Assalamualaikum dan selamat pagi, sahabat-sahabat pemotoran, khasnya untuk game Viva. Okey, kali ni saya nak bagi tip atau tunjuk cara untuk alignment tanpa keluarkan modal. Kita tak payah hantar kedai, kita buat sendiri je alignment tayar. Biasa kalau kita bawa kereta steering sengit, steering sengit sikit ke kiri atau ke kanan kan. Lepas tu kalau kita bawa jalan tayar tak straight, semua tu insyaAllah kita boleh buat sendiri. Cuma kita kena tahu cara dia, cara yang betul. Okay, untuk buat alignment ni kita perlukan dua spana saiz 19 dan saiz 12. Okey, dua spana ni je kita perlukan. Tapi sebelum tu pastikan tayar tu tegak. Tayar tegak dan tayar balancing elok. Kalau tayar tak tegak, kita kena adjust chamber. Kalau nak adjust chamber, kita kena ada timbang. Dan kalau nak buat timbang tu, kita kena ukur tayar lah. Kalau tayar tu sengit berapa degree, kita kena, kalau kata dia punya negatif tu lebih, kita kena adjust lah chamber guna timbang dia. Timbang untuk adjust chamber tu boleh cari dekat Shopee atau Lazada, ada jual benda tu. Ok, sekarang hari ni saya nak tunjuk cara nak alignment je, nak centerkan tayar bila jalan. Ok, first kita kena kenal pastilah kita punya masalah. Kita punya steering ni sengit ke mana. Sebab kadang-kadang steering ni dia boleh lari. Kalau kita terjun lubang ke apa ke, alignment tayar tu akan lari. Jadi tak perlulah kita nak hantar kedai, bazir duit, keluar duit sampai, ada setengah kedai sekarang pun ambil sampai RM25, ada RM20. Paling murah pun apa tu RM15. Tapi susahlah nak dapat yang harga RM15 tu. Kebiasaannya paling murah 20 lebih gitu lah untuk alignment sahaja. Ok, sekarang kita tunjuk cara untuk centerkan tayar. Ok, sekarang ni contoh steering sengit ke kiri dan apa tu kereta jalan tegak. Ok, kalau macam ni, apa yang kita perlu buat, kita kena check dulu bahagian tayar tu daripada depan, yang mana tayar sengit. Ok, bila steering sengit ke kiri, kita kena adjust tayar belah kiri atau belah kanan. Ok, belah kiri kita kena adjust. Sebab belah kiri kita kena adjust, maksudnya kita kena adjust tayar tu kena keluarkan ke kiri lagi. Sebab apa? Kenapa? Kenapa steering sengit kiri kena adjust tayar kiri? Sebab bila kita adjust tayar sengit kiri, untuk dapat tegak kita akan paut steering ke kanan dan dia akan jadi tegak. Tu formula dia. Bila kita dah adjust tayar ke kiri, dia akan dapat tegak. Sama juga kalau macam tayar sengit ke kanan, kita kena adjust tayar belah kanan tu sengit lagi ke kanan. Kita sengitkan lagi kanan, baru kita dapat tegak. Sebab kita akan paut steering tu ke kiri untuk dapat tegak. Jadi baru balance. Kebiasaannya tayar akan lari sikit ke kiri, sikit ke kanan. Macam tu lah. Ok, sekarang kita tunjuk cara nak adjust tayar ni pula. Ok, sekarang kita nak adjust tayar. Contoh kita nak adjust tayar belah kanan, kita pulaslah steering ke belah kiri untuk adjust tayar kanan. Macam ni, saya punya kereta ni tak ada power steering, jadi tu boleh paut terus lah. Ok, sekarang kita dapat kedudukan tayar macam ni. Ok, kita dah dapat kedudukan tayar macam ni. Pulas steering habis Ok, kita dah dapat kedudukan tayar macam ni, sengit. Kita tengok bawah ni.
Okey, nampak kita akan jumpa benda ni L joint ni, L joint daripada steering rack. Okey, kita jumpa L joint daripada steering rack ni. Yang ni untuk saya 12. Yang ni dia punya lock ni saiz 19. Okey, yang ni lock dia ni, kalau kita nak buka, kita kena tarik ke atas. Kita tarikkan ke atas, lock dia dah buka sikit, baru kita boleh adjust tayar ni. Okey, untuk adjust tayar ni, contoh kalau kita nak ke tayar tu kita nak ke ke dalam kan. Kalau nak ke dalam kan benda ni, okey, kalau nak ke dalam kan benda ni kita kena tarik ke atas. Benda ni kalau kita dah longgarkan yang ni kita kena tarik ke atas. Okey, untuk tarik ke atas kita kena untuk keluarkan kita kena tarik ni ke atas. Kita pusing ke atas. Jadi tayar tu akan masuk ke dalam. Kalau untuk keluarkan tayar, kita pulas ni ke bawah. Tayar akan jadi macam ni. Dia akan ke sini. Kalau kita pulas ke atas, tayar akan ke sana. Okey, kalau macam tadi steering kata stengek ke belah kanan, jadi kita kena bagi tayar tu belok lagi ke belah kanan. Maksudnya tayar tu kena belok lagi ke sini. Jadi benda ni kita kena naikkan ke atas. Kita kena turunkan ke bawah. Kita turun ke bawah, baru tayar tu belok ke sini. Okey. Tu untuk belah kanan. Okey, tadi dah settle. Saya ajar untuk adjust belah kanan tayar. Sekarang ni saya ajar untuk belah kiri tayar pula. Okey, kita nak adjust tayar belah kiri, steering kita kena bawa kanan lah, untuk bagi tayar tu belok ke kanan. Jadi kita akan boleh adjust daripada belakang tu. Okey, kita adjust sampai ni sampai habis. Kita pusing pusing steering sampai habis. Lepas tu baru kita boleh adjust tayar belah kiri. Okey, sama juga tayar belah kiri. Kita cari L joint steering rack tu. Okey, mana L joint steering rack ni. Yang ni dia punya lock dia saiz 19. Yang ni untuk kita adjust. Okey, kalau untuk ni, kalau kita nak adjust tayar untuk kita dah buka ni, dah longgarkan. Nak adjust tayar bagi macam ni, kalau tayar kita nak, kalau kita nak bagi tayar tu sengit ke belah ni, sengit keluar, maksudnya sengit ke kiri lagi, benda ni kita kena naikkan ke atas. Bila kita naikkan ke atas, baru tayar ke sini, baru tayar ke kiri. Kalau untuk kita nak adjust tayar ke kanan, kita kena turunkan ke bawah, baru tayar tu akan ke belah kanan. Dia cuma terbalik dengan belah kanan tadi, tu je. Okay. Kalau kata tayar kita, steering kita lebih ke kiri, kita akan sengitkan tayar tu ke kiri lagi lah, supaya kita dapat tegak. Okay, untuk dapatkan tegak tu kita adjust lah ni. Ini kita adjust ke atas.
Jadi tayar akan ke kiri, kita pusing ke atasnya. Oke, benda ni. Oke, kita akan pusing ke atas, pusing ke atas. Kita dapatkan tayar tu ke kiri. Oke, mudah aja cara dia. Lepas kita dah buat macam tu, kita dah, contoh kalau macam steering kita dah, steering kita ke kiri, kita sengatkan tayar ke kiri. Lepas tu dah sudah, kita jangan buat terlampau banyak. Kita ambil dalam contoh macam kita nak bagi tayar tu ke kiri, kita ambil sikit je, jangan terlampau banyak. Contoh macam 2 kali pusing ke, 2 kali kita naik ke atas. Okey, dah kita ketatkan balik. Lepas tu kita bawa kereta, kita try tengok macam mana. Kita buatlah sampai dapat. Benda ni memang makan masa sikit, tapi yang biasalah yang nak bawa kereta kita, bukannya pomen kedai. Maksudnya kadang-kadang pomen kedai dia buat, dia ikut sedap dia. Okey, dia sedap kena, okey sudah, dia kata settle. Bila kita bawa, kita rasa asal steering ni sengit, apa pasal lari ke kanan, lari ke kiri. Benda tu kita sendiri yang rasa. Jadi kita sendiri yang kena adjust macam mana kita nak bawa, macam mana kita nak rasa. Okey, kalau kita punya handling rasa okey dah ni, okey tegak. Ada setengah kedai pula dia suruh kita yang bawa, dia duduk sebelah, dia kata okey mana belah mana kurang, dia kata nanti boleh adjust. Ada setengah pomen macam tu. Itu kira pomen okey sikit lah. Kalau pomen tak okey, dia bawa sendiri. Lepas tu okey, dia kata sudah siap adjust. Jadi itulah sedikit kita cara nak alignment tayar macam ni. Macam kereta saya ni, tayar ni pun tengok makan dia okey. Saya alignment sendiri. Saya tak pernah dah hantar kedai lepas tu adjust chamber ke, adjust alignment tayar saya nak bagi center ke, steering ke. Sama juga kereta saya Izora pun saya buat sendiri. Sebab bila kita buat sendiri, kita bawa, kita lagi puas hati. Kita rasa macam mana yang kita perlukan. Kita rasa macam mana kita pegang steering tu kita. Jadi kita yang tentukan betul okey ke tak okey ke. Jadi bila kita buat sendiri, kita puas hati lah benda tu. Kita dapat hasil dia, hasil yang ikut kita, bukan ikut kedai. Tapi terpulang lah kalau ada setengah macam yang perempuan kan, dia tak kuat nak tarik spana apa semua tu, boleh lah hantar kedai. Tapi masa nak adjust tayar tu better, so cakap saya nak bawa, saya nak bawa kereta, nanti so pomen tu duduk sebelah. Jadi dia, bila macam mana yang tayar tu sengit kanan kiri ke, kita boleh bagi tahu dia, biar dia adjust je. Tapi yang bawa kereta kita, jangan bagi dia bawa. Sebab nanti bila bagi dia bawa, benda dah siap, kita bawa apa pasal sengit steering ni, sengit ke kiri sikit, sengit ke kanan sikit. Kenapa bila drive jadi sengit. Jadi nanti jadi banyak masalah benda tu. Untuk mengelakkan masalah tu, macam tu lah, kita kena duduk sebelah, pomen duduk sebelah penumpang tu. Jadi bila kita test drive, kita kata ini kurang, kita boleh komplain kat dia. Benda dah settle dah okey, barulah tak ada masalah. Okey, itulah saja cara untuk alignment tayar. Semoga ilmu yang saya kongsi ni bermanfaat dan kita boleh kurangkan kos kita untuk hantar bengkel. Okey, sekian saja daripada saya. Kita jumpa pada video yang lain pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera.